Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz Tuan Imam selaku pengacara majlis. Yang saya muliakan Ustaz pengurusi masjid dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid. Tuan-tuan pegawai-pegawai masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Yunus ayat yang ke-25, ayat yang ke-26, ayat yang ke-27. Cerita tentang syurga, cerita tentang neraka, bagaimana nak masuk syurga, bagaimana nak masuk neraka. Jadi kalau kita kata kita tak tahu jalan nak ke syurga, itu bohong. Dan kalau kita kata kita tak tahu jalan ni rupanya pergi ke neraka, saya tak tahu pun bohong. Allah Ta'ala sebut lama dah. Jalan yang kau buat ni, jalan ke syurga. Jalan yang kau tempah ni, kau tempah ke neraka. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, ayat 25 Allah Ta'ala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wallahu, dan dialah yakni Allah. Yad'u, menyeru manusia ni ila daris salam, menuju kepada negeri yang sejahtera. Wa yahdi man yasha, memberikan hidayah petunjuknya kepada sesiapa yang dikehendakinya, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar. Baik, dalam ayat ini tuan-tuan, wallahu yad'u ila daris salam. Dan Allah tu menyeru manusia supaya semua-semua ni masuk syurga. Sebab tu Nabi sebut syurga ni semua layak masuk. Kepada siapa? Kepada siapa yang teringin nak masuk. Kalau kita teringin nak masuk syurga, dapatlah masuk. Masalahnya tak teringin. Mulut kata teringin nak masuk, tapi perbuatan macam teringin nak masuk neraka. Mulut sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebut wa qina azabannar. Jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Tapi amalan dia amalan ahli neraka. Tuan-tuan yang saya hormati, kesudahan kita ni yang penting. Yang sekarang ni tuan-tuan, kita semua nampak baik. Duduk dalam masjid ni nampak baik. Tambah hak cakap ni lagi nampak baik. Tapi nak tunggu baik tak baik, tunggu masa mati. Nabi sebut, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Siapa yang suka berjumpa Allah, Allah suka jumpa dia. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Dan siapa-siapa yang benci jumpa Allah, maka Allah pun benci jumpa dia. Masya Allah, subhanallah. Nabi sebut, siapa yang suka jumpa Allah, Allah suka jumpa dia. Siti Aisyah kata, kalau macam tu ramailah yang tak suka, ya Allah, ya Rasulullah. Mana ada orang suka dengan mati? Ramai orang yang tak suka mati, ramai kata tak naklah mati lagi, tak maulah, takutlah. Maknanya Allah tak mau jumpa dia orang, kata Rasulullah. Kata Nabi, bukan macam tu, wahai Aisyah, yang kamu faham. Maksud aku ni ialah, waktu dia mati tu, kamu tengok dia tu suka ke tidak wajahnya, keadaannya masa dia nak mati. Kamu tengok wajah dia lagu mana?
Kalau wajah dia dalam keadaan suka, gembira, tersenyum waktu dia mati, Allah pun suka jumpa dengan dia. Tapi waktu dia mati tu kita nampak dia takut, dia benci, dia menjerit, dia melolong, dia melaung. Waktu dia mati, Allah pun tak suka jumpa dia. Itu maksud dia. Sebab tu last yang kita kena tengok ialah finishing kita. Finishing kita ni cantik tak cantik? Sekarang memanglah cantik semua. Pakai baju Melayu kemah. Pakai jubah handsome. Pakai baju ceramah warna pink. Memanglah cantik. Tunggu mati besok. Tunggu mati besok tuan-tuan. Sebab tu Nabi sebut nak tengok baik tak baik kita last saat kematian kita. Ada yang mati tengah sembahyang. Ada yang mati tengah pegang mikrofon. Karaoke. Tengah duk karaoke tuan-tuan mati. Kena current mikrofon. Lah. Ada yang mati tengah berjoget. Datang serangan jantung mati. Ada yang mati sedang baca Quran. Wajah dia tunduk sujud atas Quran. Ada yang mati dalam perjalanan pergi masjid, balik masjid. Ada yang mati turun tangga masjid. Ada yang mati sedang buat umrah. Tawar, rebah jalan. Macam-macam bentuk kematian, tuan-tuan. Sebab itu, jalan untuk mati yang baik tadi. Wallahu yad'u ila daris salam. Tuhan seru kita. Supaya jalan tu kita dapat ikut, supaya kita mati dalam keadaan baik. Nama dia Daris Salam. Negeri yang sejahtera. Negeri yang selamat. Tuhan nak ajak kita ni masuk dalam negeri yang selamat. Masa bila Tuhan ajak saya, Ustaz? Tuhan tak pernah ajak saya pun. Tak pernah pula Tuhan ketuk pintu rumah saya. Oi, masuk syurga. Oi, semayang. Tak pernah pun. Sebab tu Nabi Muhammad dihantar, Nabi Muhammad diutus untuk mengajak kita supaya kita jadi jalan yang dapat selamat. Sebab tu Allah utuskan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun tak pernah datang rumah saya, Pak Ustaz. Pun bohong. Bukankah Nabi Muhammad dia tinggalkan kita Quran? Tak ada Quran di rumah kamu? Ada. Habis tu? Tak ada baca. Habis tu kamu nak salahkan Allah. Allah dah bagi Nabi. Allah dah bagi Quran pada kita. Yang ada di rumah Quran tak baca pasal apa? Bila kamu nak faham tentang agama kamu? Kita tuan-tuan mengaku Islam tapi tak faham Islam. Kita kenal Nabi Muhammad tapi tak rapat dengan Nabi Muhammad. Allah Ta'ala sebut pendeta Yahudi, orang Nasrani, kenal Rasulullah tu macam mana mereka kenal anak mereka. Allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang dapat kitab ni kenal Rasulullah macam mana mereka kenal anak-anak mereka. Yahudi dan Nasrani tu kenal Rasulullah macam dia orang kenal anak dia orang. Kita yang mengaku Rasulullah Nabi kita, di mana yang kita kenal Nabi Muhammad? Cukup tanya Nabi sembahyang macam mana? Yang tu pun kalah. Nabi ambil wuduk lagu mana? Betul-betul Nabi makan ni lagu mana? Betul-betul Nabi ni dengan mak bapak dia macam mana? Mak susuan dia macam mana? Nabi ni dengan isteri dia Rasulullah, dengan isteri dia macam mana? Anak Nabi ni macam mana? Rupa Nabi ni macam mana? Rambut Nabi macam mana? Mereka kenal Nabi Muhammad macam mereka kenal anak mereka. Maknanya cara berjalan, cara duduk, cara bercakap, cara berpakaian, mereka tahu dah yang tu Rasulullah. Sebab apa? Sebab mereka baca dalam kitab mereka, mereka dengar dalam kitab mereka, Nabi sekian macam ini. Sebab tu bila Nabi pergi ke Syria, Nabi pergi ke Syam, Nabi duduk di bawah pokok, pendeta tu kata bawa balik tu. Budak tu Nabi tu, bawa balik. Kan dibunuh orang pula. Pasal apa yang mereka nak bunuh dia? Pasal mereka kenal, tu adalah Nabi di akhir zaman. Jadi kalau orang Yahudi dan Nasrani kenal Rasulullah, kalau kita yang mengaku umat Nabi Muhammad tak kenal Rasulullah, alangkah malunya kita, tuan-tuan. Maka di mana yang kita kata, bila masa Allah seru saya supaya masuk dalam syurga, bukankah Allah utuskan kita Nabi Muhammad? Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 80. May yuti'illah
May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah Ta'ala. Siapa yang taat kepada Nabi, bermakna dia taat kepada Allah. Siapa yang taat kepada Nabi, bermakna dia taat kepada Allah. Maknanya kena ikut Nabi. Nabi itu diutuskan untuk apa? Untuk kita ikut. Nabi itu diutuskan untuk apa? Menyelamatkan kita. Nabi itu diutuskan untuk apa? Supaya kita boleh masuk syurga dengan jalan yang dia bawa. Tengok-tengok hari ni ada orang tak mau pakai hadis Nabi. Saya tak nak pakai hadis Nabi, Ustaz. Itu nak pakai apa? Nak pakai Quran saja. Sebab apa tak nak pakai hadis? Sebab hadis tu kita tak tahu betul tak betul daripada Nabi. Mungkin ulama-ulama je buat hadis tu. Mungkin hadis palsu dan sebagainya. Tapi Quran tak boleh dipalsukan. Maka saya nak pakai Quran saja, Ustaz. Hadis saya tak nak pakai. Neraka lah kamu. Kamu tak taat pada Allah. Bila masa saya tak taat pada Allah? Saya taat pada Quran. Ya, dalam Quran juga sebut taat pada Rasul bermakna kau taat pada Allah. Bila kau tak taat pada Rasul, kau tak taat pada Allah. Kafir kau, neraka kau. Tuan-tuan yang saya hormati, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah memberi petunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya ke jalan yang betul, jalan yang lurus. Maka ramai orang kata, kenapa awak tak semayang? Allah tak bagi hidayah. Kenapa awak tak pergi haji lagi? Belum sampai seru. Kenapa awak minum arak? Allah tak bagi hidayah. Kenapa awak berzina? Allah yang bentuk saya untuk berzina. Saya tak ada apa. Saya ikut saja. Saya ikut. Follow the flow. Oh, follow the flow je dia kata. Masya Allah tuan-tuan. I'm follow. Bukan saya yang mencuri ni Ustaz. Allah yang menggerakkan hati saya untuk mencuri. Itu kenapa tak minum racun? Tu depan tu, gelas tu racun. Minumlah. Tak boleh. Allah yang menggerakkan kau. Ini racun takkan saya nak minum. Habis tu yang kau berzina tadi pasal apa? Bukankah Allah melarang? Kenapa kau mencuri? Bukankah Allah melarang? Kalau gitu kau minumlah. Bila kau mencuri, Allah yang gerakkan saya untuk mencuri. Saya tak semayang ni Ustaz sebab Allah yang gerakkan dan dia tak bagi hidayah pada saya. Kalau begitu, depan tu ular. Ular tedung selak. Pergilah cium. Nak mampus. Allah yang menghidayahkan kau. Cium ular tedung selak. Tak boleh. Tak boleh pasal apa pula? Bukankah awak ada pilihan? Bukankah awak ada akal? Bukankah awak ada iman? Bukankah awak dah belajar? Yang ni haram, yang ni halal, yang ni haram. Kenapa yang awak ikut yang halal? Kenapa awak ikut yang haram? Sebab awak diberi hajar. Diberi didikan. Yang halal awak ikut, yang haram awak tolak. Siapa yang mengajarnya? Nabi Muhammad. Jadi jangan salahkan Allah. Allah tak bagi hidayah. Katanya Allah tak bagi hidayah, kata dia. Masya Allah. Ada orang bagi tahu, dia kata, Ustaz petua. Ya, kalau kita nak halau ular tedung selar daripada rumah, senang je. Ya, tuan-tuan boleh ambil bawang putih, potong halus-halus, ambil, letakkan dekat dengan hidung ular tu. InsyaAllah dia akan lari. Jadi mana faham, tak faham sudah tak. Itu petua orang lah. Cara-cara nak memindahkan kita ke alam barzah dengan lebih cepat sekali. Jangan duk buat pula. Lagi tuan-tuan buat pula mampu saja kan. Ustaz Kazim yang mengajar petua ngalah ular. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, hidayah ni Allah Ta'ala sentiasa buka pada kita. Masalahnya kita sambut ataupun tidak. Hidayah ni 24 jam Tuhan bagi ni. Allah bagi hidayah ni 24 jam. Allah bagi pada kita. Bukannya kita duduk dalam hutan Amazon. Tak ada ustaz yang masuk hutan Amazon. Tak ada rancangan kuliah maghrib dalam hutan tu. Tinggallah orang asli duduk situ. Kita pergi ke hutan tu, dia panah kita. Pasal dia tak pernah tengok orang. Tapi kita duduk di Melaka, duduk di Malaysia ni tuan-tuan. Hidayah Allah 24 jam Tuhan bagi. Duduk di rumah, azan. Azan. Daripada masjid, masuk dalam rumah. Bising pula dah. Dia pun pekup telinga. Tengok TV.
Tengah-tengah tengok TV. Disiarkan azan pula. Tutup TV. Buka radio lah. Radio pun ada azan. Tiba-tiba kau kata kau tak sembahyang sebab tak ada hidayah. Azan tu bukan hidayah. Bukan hidayah ke azan tu. Duduk tengok tu imam depan rumah dia berulang alik pergi masjid. Subuh, pergi maghrib, pergi zuhur, pergi. Takkan awak tak nampak? Takkan awak tak tahu tu imam tu pergi masjid? Itulah hidayah dia. Aku je tak ke masjid. Imam ni ke masjid. Aku tak pernah ke masjid. Kenapa aku tak pernah ke masjid? Tuhan tak bagi hidayah pada aku. Takkan nak salah Tuhan. Takkan nak salah Tuhan lagi, tuan-tuan. Sebab itu di dalam cerita Bobby 1973, lagu yang paling tuan-tuan ingat, Misaiku Hilang. Itu M. Syarif punya lagu tu. Misaiku hilang. Dalam lagu asal dia, Misyair Tone. Saya bukan seorang penyair. Me asyik tonehin. Saya bukan seorang pencinta. Asyik. Asyik masyuk. Saya bukan angau punya orang. Me kafir tonehin. Saya bukan seorang kafir. Bahasa dia tu. Me kafir tonehin. Saya bukan kafir. Bukan kafir ni tuan-tuan. Maksud kafir ni apa? Me kafir. Tuan-tuan, tutup pintu tu supaya nyamuk tak masuk. Tuan-tuan tutup tingkap tu supaya agas-agas tak masuk. Tuan-tuan tutup pintu tu supaya orang tak nampak kita dan kita pun tak nampak orang. Menutup tu nama dia kafir, nama dia. Asal daripada perkataan kafir. Orang kita hanya faham kafir tu kafir lah. Pupuk kafir tu. Itu kafir ke? Tuan-tuan gali lubang, tuan-tuan duduk dalam dia, tuan-tuan kambus. Itu nama perbuatan dia kafir. Maka manusia, me kafir tonehin. Ada juga manusia yang macam tu. Dia tutup pintu hati dia supaya hidayah tak masuk. Maka perbuatan dia nama kafir. Jadi jangan kita hanya faham kafir ni, puak-puak kafir tu je. Tak Islam tu kafir. Kadang-kadang kafir tu maksudnya luah, tuan-tuan. Maksud dia luah. Kita tutup pintu hati kita supaya hidayah tak masuk, tu pun kafir. Maknanya saya ni kafir ke Ustaz? Maksud awak, adakah saya yang jadi Hindu ke Buddha ke? Tak. Bukan kafir i'tiqad. Saya cerita tadi perbuatan awak tu. Menutup pintu hati supaya hidayah tak masuk, nama dia kafir. Sebab tu dalam cerita Bobby tadi, me kafir tonehin. Jangan tutup pintu, bukalah pintu hati. Kalau awak nak mencintai saya, kalau saya nak mencintai awak, bukalah pintu hati. Me kafir tonehin. Saya takkan tutup pintu hati saya. Oh, baru faham lagu Hindustan. Kita duk menyanyi. Pergi faham tak agak? Duk misyaitun nahim. Nak tanpa makna dia. Mana aku tahu. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak hidayah masuk, bukalah pintu. Perbuatan awak menutup pintu tu, nama dia kafir. Awak dah tutup pintu hati awak. Janganlah begitu. Kenapa awak tak dapat hidayah? Awak tak buka pintu hati awak. Bila kuliah maghrib di masjid, awak tak datang. Kenapa tak datang kuliah? Dia orang bukan belajar, dia orang ngumpat. Awak duduk di rumah main TikTok. Adakah hidayah datang dalam TikTok? Hari Jumaat dengar khutbah, awak datang last kali. Itu pun duduk dalam kereta. Bila khutbah kedua baru masuk, awak tak dengar hidayah ceramah khutbah pada tu imam. Awak tutup pintu hati awak. Ayah, jomlah masuk dalam masjid, dengar khutbah. Shh. Jangan bercakap waktu hati khutbah. Sia-sia pahala dia. Kepala otak dia, tuan. Yang dia bercakap tu apa? Bila masa dia masuk dalam masjid, barakallahu li wa lakum bil Quranil azim. Jom, dah nak habis kita dia. Jom masuk. Bila masa hidayah nak datang, tuan? Waktu sekolah dulu diberi pilihan.
Ambil mata pelajaran lukisan ke ambil mata pelajaran agama? Ambil lukisan lah. Agama payah nak hafaz. Saya duk ingat lagi tuan-tuan. Waktu saya tingkatan 5, tingkatan 4. Saya boleh pilih pula. Nak mata pelajaran agama ke nak mata pelajaran lukisan. Berapa ramai kawan-kawan kita yang ambil subjek lukisan. Periksa SPM. Kemudian kita kata, saya tak tahu langsung Ustaz. Memang tak tahulah hang kafir. Ustaz tampar Ustaz kan? Kenapa nak tampar saya pula? Ustaz kata saya kafir. Bukan awak kafir harbi, kafir murakab. Bukan. Perbuatan awak memilih benda tu, awak dah menutup pintu hati awak. Supaya hidayah tak masuk. Menutup pintu hati tu namanya kafir. Bukannya awak jadi kafir. Sebut bodoh kan marah pula. Tak faham-faham. Perbuatan dia itu. Masya Allah. Sekarang ni nak dapatkan hidayah, jangan jadi kafir. Buka pintu. Belajar. Tuntut ilmu. Karena salah satu hidayah datangnya daripada majlis ilmu. Ada juga yang hidayah Allah Ta'ala bagi, dia tengok orang. Ada yang dapat hidayah, terbuka pintu hati dia, dia koma. Dalam dia koma tu, dia nampak macam-macam benda yang menakutkan dia. Dia sedar daripada tidur koma, dia insaf. Ada orang yang dapat hidayah bila dia aksiden. Tersangkut. Berjam-jam bomba nak keluarkan dia daripada lori kereta yang tersangkut. Waktu itu dia kata, tak ada siapa yang boleh selamatkan aku. Kalau aku diselamatkan olehmu, ya Allah, aku berjanji aku jadi hamba yang taat padamu, ya Allah. Allah selamatkan dia. Dia dapat hidayah. Sekarang jadi orang baik dia. Ada orang yang dapat hidayah sebab dia terbuka pintu hati. Ikut cakap mak dia, kahwin dengan satu ustazah. Daripada kutu, tuan-tuan, pergi menikah dengan ustazah. Sekarang dia dah jadi ustaz lah. Macam mana engkau? Dulu kau kutu, kampung, kutu pekan. Sekarang kau jadi imam di masjid. Allah berkat hidayah Allah. Allah bagi aku jodoh dengan isteri aku. Isteri akulah yang bimbing aku. Masya Allah. Tu yang aku boleh jadi imam ni, alhamdulillah. Dialah yang ajar aku Quran, dialah yang ajar aku fiqh semua. Alhamdulillah. Mula-mula dulu aku tak boleh jadi imam, dialah yang jadi imam, aku makmum. Oh. Dengan isteri kau pun sesat sekali ni. Mana kau jumpa ustazah mana pula ni? Tuan-tuan yang saya hormati. Allah Ta'ala kata, jom kita buka pintu hati. Supaya apa? Supaya awak dapat jalan yang lurus. Selagi mana kita tak mau buka pintu hati, tak mau, selagi itulah hidayah tak sampai pada kita. Biarlah kita buka pintu hati dengan lapang, maka lapanglah hidayah tu sampai pada kita. Ayat yang ke-25, surah Yunus, juzuk yang ke-11. Ayat 26. Lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Tu dia. Lillazina, untuk, kepada, lillazina, kepada orang-orang yang ahsanul husna, yang melakukan amalan yang terbaik. Yang terbaik, amalan yang baik, amalan yang menjadikan dia melakukan kebaikan. Nama dia apa? Namanya ialah ahsanul husna. Amalan yang dia buat itu ialah amalan yang baik. Daripada amalan yang baik itu, Allah kurniakan dia pula kebaikan. Berganda-ganda pula. Dan kata Allah, waziyadah. Dan dia melakukan amalan extraordinary. Oh, waziyadah maknanya amalan tambahan. Asal perkataan zid. Zid ni maknanya tambah. Kita ni, air ni, ada air. Kita pun minum. Tinggal separuh. Kita pun kata dekat toki kedai tu, zid. Dia main tambah. Tu nama dia zid, tambah. Jadi malam ni dapat zid sudah. Abang pergi ceramah Ustaz Kazim dapat pelajaran apa? Zid. Cukup lah. Kalau zid pun tak dapat, aku zid mulut hang juga. Zid maknanya tambah. Zid tambah.
Kita duk makan nasi Arab apa? Tuan Arab Yaman pula ada. Syekh, Zid, Abdullah, Imam Ahmad, Zid. Dia main tambah. Satu periuk dia main tambah. Zid tu makna dia apa? Ziyadah. Kata Allah, lilladzina ahsanul husna. Orang yang melakukan amal kebajikan dan amal kebajikan yang dia buat tu pula yang terbaik. Subhanallah. Macam tadi ya. Kita datang daripada rumah. Masuk maghrib pukul 7. 7, 1 minit masuk maghrib. Kita datang, kita mandi pukul berapa? 6.15. 6.15 minit petang. Dah lah balik daripada kerja. Mandi pula. Letih. Subhanallah. Mandi, bersugi, bersabun, pakai baju cantik, pakai kain pelikat cantik, pakai jubah cantik. Terbaik. Jalan pula datang ke masjid. Masya Allah. Jalan tuan-tuan datang ke masjid ni. Batu berendam ni. Duk di mana? No. Allah gajah. Memang tak sampai. Tuan-tuan jalan kaki. Berjalan pula naik motor, naik kereta. Datang, masuk dalam masjid. Tahiyatul masjid. Cantik. Tunggu azan. Duk menyandar kat tiang. Daripada sebelum maghrib sampai sekarang menyandar tiang. Allah, subhanallah. Tak sembahyang maghrib, terus jaga tiang. Kemudian azan. Dia jawab. Kemudian dia sunat. Kemudian dia tunggu iqamah. Kemudian dia sembahyang. Lepas dia sembahyang, dia zikir. Lepas dia zikir, dia sunat lagi. Lepas tu dia duduk elok-elok. Dia duduk dalam majlis ilmu. Nama apa perbuatan tu? Namanya ialah ahsanul husna. Mana ada amalan yang lebih baik daripada sembahyang? Mana ada amalan yang lagi besar daripada sembahyang? Sembahyang itulah as-salatu imaduddin. Sembahyang tu tiang agama. Sikit-sikit solat yang disebut dalam Quran. Awal-awal surah dalam Al-Quran pun selepas Al-Fatihah, Al-Baqarah. Awal-awal ayat dalam Al-Baqarah, sembahyang. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Awal-awal ayat tuan-tuan sembahyang. Sampai juzuk 30. Sembahyang. Masya Allah. Berapa banyak tuan-tuan. Sebab tu kita jangan kata ada lagi benda yang lebih besar daripada sembahyang. Jangan cakap. Alangkah indahnya tuan-tuan mati dalam sembahyang. Alangkah indahnya mati dalam sembahyang ketika sujud. Tuan-tuan nak bayar mati indah lagu mana? Tengah-tengah sujud, tak bangkit-bangkit dah. Bilal pula yang duk tengok begitu Bilal waktu sujud. Faham imam tak bangkit-bangkit ni. Sebab tu tuan-tuan kena belajar. Kalau imam tak bangun-bangun daripada sujud, apa nak buat? Dah 10 minit sujud ni. 2 saf sujud semua. Boleh siku pula orang sebelah. Macam, mana aku tahu. Sebab tu orang yang duduk di belakang imam ni tuan-tuan, kena alim tu. Ni nak jadi duduk di belakang imam ni. Bukan boleh sembarangan orang. Hari ini ni tuan-tuan, duduk tak kira lah. Janji aku duduk belakang imam. Buatnya imam tu batal. Imam tu batal, dia bagi mikrofon pula dekat dia. Imam terkentut. Dia nak bagi pada siapa mic tu. Orang sembahyang sampai ke belakang. Imam ambil mic cabut, pergi bagi kat dia. Dia lari, imam lari ke situ. Dia tengok imam ni. Buat apa ni? Sudah. Mampu. Sebab tu kena belajar. Boleh ke ustaz imam kalau dia batal, dia bagi mikrofon pada makmum di belakang ustaz? Kalau dia tak ada mikrofon ustaz, boleh dia sebut nama? Haji Dollah ganti. Sudah. Imam sebut pula Haji Dollah ganti.
Buatnya Haji Dolah tuan-tuan tak reti. Aku pula. Dia membuat batal pula. Allah batal pula dah. Nampaklah. Lah satu sah batal semua. Sebab tu kita kena belajar antara makmum dan masbuk. Makmum dengan imam. Kena belajar tuan-tuan. Muafiq lagu mana, masbuk lagu mana. Nak keluar sembahyang lagu mana. Nak bagi tahu tu imam batal macam mana. Nak bagi tahu yang imam tu batal. Nak buat macam mana. Kena belajar. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, lillazina ahsanul husna. Orang yang melakukan amalan yang terbaik, dikurniakan segala kebaikan pada dia. Wa ziyadah, dan ditambahnya pula lagi. Masya Allah. Lepas habis kuliah, tuan-tuan buat tambahan lagi. Buat apa? Sebelum tidur, sembahyang witir. Sebelum tidur, baca Quran. Saat lagi pukul 4:30 pagi, bangun pula buat tahajud. Baca Quran lagi. Zikir lagi. Kemudian start motor, datang sembahyang subuh. Tunggu orang sembahyang, tunggu orang azan, tunggu sembahyang berjamaah. Tak balik lagi, buat tambahan pula. Dia tunggu sampai isyraq. Tunggu sampai duha, baru dia balik rumah. Dia dah pencin. Balik rumah nak buat apa? Awal ni sambung tidur. Dia kata, baik aku duduk di masjid, aku niat i'tikaf, aku tunggu isyraq, aku tunggu duha. Maka orang yang buat amalan ni, nama dia apa? Nama dia ziyadah. Dia buat lagi amalan tambahan, dia pergi buat lagi tuan-tuan dengan keadaan yang banyak kebaikan dia. Maka inilah jalan nak masuk syurga. Kalau orang tanya pada kita, apa jalan nak masuk syurga? Tu Allah jawab dalam surah Yunus ayat 26. Pertama, ahsanul husna. Yang kedua, waziyadah. Maka kata Allah, wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah. Di hari kiamat, wajah mereka itu adalah berseri-seri. Tidak diliputi oleh sebarang kesedihan. Dan wajah mereka tidak dilitupi oleh sebarang kehinaan. Di hari kiamat, kata Allah, la yarhaqu wujuhahum. Wajah mereka tidak diliputi oleh yang pertama, qatarun. Qatar. Maksudnya apa? Qatarun maksudnya ialah kesedihan. Oh, patutlah Qatar kalah, Ustaz. 3-3 game kalah. Itu Qatar, Pak Long. Yang ni Qatar. Ya, hak Piala Dunia tu Qatar. Beza tu. Yang kita baca sekarang ni, Qatar. Ta. Yang nu, Ta. Kalah semua. 2-0 lah, 3-0 lah, kalah semua. Itu namanya Piala Dunia. Qatar. Yang ni, Qatar. Orang yang buat amal soleh, orang yang buat amalan tambahan, di hari kiamat, wajahnya tidak ada qatar. Tidak ada kesedihan. Wala zillah. Dan tidak ada kehinaan. Jadi makcik-makcik, nama apa makcik? Nama makcik Fazilah. Panggil elok. Nama kamu apa? Zillah. Zillah tu maknanya hina. Oh, patut saya kena hina kat office saya, Ustaz. Atas nama awak pun Zillah. Tiap-tiap hari, hai Zillah, hai Zillah. Memang kena hina lah. Dah nama elok-elok Nur Hafizillah, Fazillah. Elok-elok lah panggil, ya Fazillah, Fadillah. Ni dah nak ringkas. Kejap panggil Fad. Kejap panggil Zillah. Itu yang jadi nama tak elok tu. Nama apa? Mahmud. Orang panggil Mud. Elok. Mud tu cupak. Cupak beras tu Mud. Nama dia Mud. Kita pula buah nama Mud. Tiap-tiap hari dapat beras. Elok. Bagus nama tu Mud. Jadi panggil nama elok, ya Mahmud. Ya Muhammad. Panggil elok. Ya Hafiz. Ya Hafizuddin. Ya Nufazillah.
Jangan panggil ringkas-ringkas. Zillah tu maknanya ialah kehinaan. Baik, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut orang yang beriman, yang melakukan amal soleh dan buat amalan tambahan pula, mereka tidak akan, wajah mereka tidak ditutup dengan kehinaan, tidak ditutup dengan perkara yang menyedihkan. Dan mereka adalah ahli syurga, hum fiha khalidun, mereka kekal dalam syurga. Maka kalau kita nak mujahadah jalan ke syurga, jom tuan-tuan, kita mujahadah dua benda. Satu, kita buat amalan yang Allah Ta'ala perintahkan, kita buat dengan paling berkualiti. Sembahyang kita berkualiti. Selama ni kita sembahyang, hanya kita sembahyang pakai kopiah di atas kepala ni waktu datang masjid. Di rumah tak pernah pakai kopiah. Mulai malam ni aku nak letak kopiah aku nak letak ketayap aku nak letak songkok aku, asyik aku nak sembahyang je, aku pakai kopiah. Supaya kepala aku bertutup tiap-tiap kali aku sembahyang. Apa hukum dia Ustaz? Bagi mazhab kita sunat. Sunat menutup kepala ketika kita nak sembahyang. Okey Ustaz, saya kopiah tak ada, songkok tak ada, ketayap tak ada Ustaz. Ketayap kuih ada Ustaz. Kamu ambil lah serban, gulung saja lah atas kepala. Janji tutup. Serban pun tak ada Ustaz. Kain tuala pun boleh, kain tuala. Janji tutup. Saya mandi pun tak pernah Ustaz, kain tuala apa? Oh jah. Ni duduk di hutan ke duduk di mana Ustaz? Janji hang tutup. Kita sembahyang dengan terbaik. Selama ni kita tak pernah baca sunat-sunat. Mulai hari ni aku nak baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Hak segala sunat aku buat. Aku tak mau lagi berpahaman. Sunat je tak buat, tak ada apa. Buat dapat pahala, sunat je. Aku tak mau pahaman macam tu. Mulai hari ni sunat aku nak faham. Kalau aku buat, dapat pahala. Kalau aku tak buat, rugi. Baru kita jadi semangat. Abang tak masuk ke duit dalam tabung masjid? Allah, benda sunat. Tak apa, sunat je pun. Sebab tu dia tak masuk. Cuma dia ingat, kalau aku masuk tabung duit, benda tu sunat, aku dapat pahala. Kalau aku tak masuk, rugi kau tak masuk. Jom tuan-tuan kita ubah pemahaman sunat tu. Selagi mana kita duk pegang sunat je, selama itulah kita tidak ada ziyadah. Semayang tidak ada ziyadah, semayang tidak ada ahsanul husna. Husna tu tak ada, ahsan saja ada. Sebelum kita bangun daripada semayang, kita zikir dulu. Zikir dulu. Supaya semayang kita ni ditutup dengan cantik. Kita kalau buat kenduri kahwin pun tuan-tuan, selepas orang makan kenduri, kita bagi dekat dia goodies. Kita bagi dekat dia beg. Jarang tuan-tuan orang balik datang kenduri. Okey mak, terima kasih mak, balik dulu. Okey, bye-bye. Jarang tuan-tuan. Kita bagi lagi hadiah pada dia. Dulu bagi bunga telur ya. Sekarang telur tak main. Sekarang kicap. Saya penceramah di Kedah, kicap dia bagi. Oh, satu botol kicap. Orang kita punya. Satu botol kicap, serbuk kopi satu. Telur ni tak ada dah. Kalau ada tu pun kira baik. Bila tak ada, orang bising pula. Apa tak ada telur? Dulu masa bagi telur je. Nampak tuan-tuan? Jenis tak bersyukur ni payah tuan-tuan. Kalau saya pergi kenduri belah-belah Kedah, dia bagi kopi orang kita, serbuk kopi hak jenis kisar dengan tangan. Oh, tuan-tuan. Dia bagi pula toyu. Toyu tu kicap. Dia bagi sos cili. Bawa balik. Masya Allah. Jarang orang pergi kenduri tak dapat apa. Sebab dia nak finishing kenduri dia cantik. Cuba tengok sembahyang kita. Habis-habis sembahyang, berapa ramai yang bangun terus? Kamu tak nak buat finishing yang terbaik ke? Selepas kamu cakap dengan Allah, selepas kamu mengadapkan wajah kamu pada Allah, takkan salam-salam teribelah. Zikirlah dulu, sebut nama dia.
Zikirlah banyak-banyak supaya kita ingat pada dia dan dia ingat pada kita. Zikirlah banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita. Lepas zikir, baliklah. Itu nama dia ziyadah. Tapi dia orang kata, Ustaz, zikir itu bid'ah. Lantak ke dia? Dah dia tak mau pahala. Ya ikut dia, siapa? Dia kan nak selamatkan awak dari kubur? Dia kan nak bagi syafaat pada awak di hari kiamat? Tak ada. Orang itu layan dia buat apa? Layan dia siapa? Tak adalah kita nak buat tu macam Nabi Muhammad buat. Awak baca Quran? Baca? Pandai baca Quran? Pandai? Cuba buang baris. Cuba buang baris, cuba tak ada baris, awak boleh baca Quran? Tak boleh. Yang letak baris atas bawah, dua atas, dua depan tu zaman bukan zaman Nabi. Zaman ulama diletakkan baris ni supaya senang baca. Kalau begitu, balik pada Quran zaman Nabi. Quran ni letak tepi. Nabi tak nak ada baris-baris. Mana ada Nabi buat bunga-bunga kiri kanan depan belakang ni? Quran mana ni zaman Nabi ni mana ada terjemahan-terjemahan. Tak tepi. Kita nak Quran yang zaman Nabi punya. Ada terjemah-terjemah ni apa datang ni? Nasib baik kita orang Melayu, terjemah bahasa Melayu. Tercina ada terjemahan, Rusia ada terjemahan, lagi Nabi tak buat tuan-tuan. Jadi janganlah kita cakap semua ni bid'ah. Lama-lama kita tak ada amalan ziyadah tuan-tuan. Kita tidak ada amalan tambahan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kalau awak buat amalan ini, wajah awak di hari kiamat tidak ada kehinaan, tidak ada kesedihan dan awak adalah ahli syurga. Lawan kepada ayat ni tuan-tuan, surah Yunus ayat 27. Walladzina kasabus sayyi'at jazaa'us sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum zillatun ma lahum minallahi min 'asim ka'annama ughshiyat wujuhuhum qita'an minal laili muzlima ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina kasabus sayyi'at, dan orang-orang yang melakukan kejahatan. Ni dia. Allah Ta'ala kata walladzina kasabus sayyi'at, dan orang-orang yang melakukan as-sayyi'at. Apa dia sayyi'at Ustaz? Dua. As-sayyi'at makna pertama syirik. Orang yang buat syirik kepada Allah. Okey. Ada orang kata pergi jumpa dengan bomoh tu syirik. Kenapa tak? Yalah dia percaya bomoh tu boleh menyembuhkan dia. Oh, betul tu. Pergi jumpa pawang syirik Ustaz. Dosa tak jumpa dengan pawang dukun? Syirik. Ada ke dia kata pawang tu nyembuhkan dia? Itu akak berubat di mana? Saya berubat dengan doktor. Doktor yang legakan saya. Samalah syirik lah juga. Doktor bukannya ada kuasa menyembuhkan awak. Sama je lah. Ustaz tak ada kuasa menyembuhkan. Awak doktor pun tak ada kuasa menyembuhkan. Masya Allah, subhanallah. Dulu saya ingat lagi masa tu Allah yarham almarhum Tuan Guru Datuk Arundin masih hidup. Datang satu makcik jumpa saya. Dia kata, Ustaz, makcik ni sakit ni Ustaz. Oh ya ke? Kata macam mana keadaan sekarang? Tak tahulah Ustaz. Hari tu ada pergi minta dekat Harundin. Tak jadi, tak lega pun. Itu nak minta kat Ustaz pula lah. Saya kata memang tak lega. Makcik minta dengan saya. Cuma minta dengan Allah. Nanti kalau tak lega dengan saya, makcik kata apa pula? Dengan Harudin ada minta, dengan Ustaz Kazim ada minta, tak jadi. Ni jumpa Ustaz ni pula. Makcik minta dekat siapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukannya iyyaka na'budu wa Ustaz Kazim nasta'in. Bukan. Hanyalah pada engkau aku sembah, pada Ustaz Kazim aku minta tolong. Salah tu. Tu nama dia syirik. Segala bentuk perubatan, selagi mana ianya dibenarkan oleh syarak, silakan. Tuan-tuan dulu duk dengar cerita saya ni macam-macam penyakit ni. Macam-macam, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, Allah, Allahu Akbar.
Tapi Alhamdulillah, Allah masih lagi bagi kekuatan, bagi kederat, kesanggupan untuk mengajar, ceramah. Sebab saya kata pada diri saya nak mati dalam dakwah. Sebab Nabi kata, siapa yang berada dalam majlis ilmu, siapa yang mengikut satu jalan berada dalam majlis ilmu, dia berada pada jalan-jalan yang memudahkan dia masuk syurga. Tak tahu tuan-tuan, kita ni kalau dapat masuk syurga dengan jalan ilmu, Alhamdulillah. Turun-turun tangga licin, jatuh, terhentak di belakang jalan. Dari mana dia? Dari masjid, ada kuliah maghrib. Dia nak pergi ambil wudu, licin jalan. Mudah-mudahan dia syahid, tuan-tuan. Jadilah. Kita ingatkan dia tidur. Bila kita mengajar tu dia tunduk je. Rupa dah setengah jam mati. Mudah-mudahan dia syahid. Dia balik daripada belajar, dia balik daripada mengajar, aksiden dia. Balik daripada majlis ilmu. Sahhalallahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan dia jalan untuk masuk syurga. Sebab tu jangan ada jemu bila mengajar. Jangan jemu. Kita kadang-kadang tengok ustaz tu mengajar. Dah ada 5 orang. Dah berpuluh tahun dia mengajar. 5 orang je dia datang. Hak lain tak tahu pergi mana. Yang 5 orang tu pula 3 pekak. Dia pakai alat pendengaran je. Yang 2 lagi pula kencing tak lawas. Kejap masuk, kejap keluar. Kejap masuk, kejap keluar. Tapi ustaz ni konsentrate mengajar. Cuba tanya dia. Kenapa ustaz nak mengajar lagi? Tinggal 5 orang je lagi. Aku nak masuk syurga. Seorang pun aku mengajar. Seorang pun aku mengajar. Saya tengok satu video, satu tuan guru. Dia duduk tepi sana. Dia nak mengajar tu merangkak. Merangkak nak mengajar. Kawan sakit gout merangkak. Sebab aku nak masuk syurga. Tuan-tuan, kita pun kena ada keinginan macam tu. Aku nak mati dalam keadaan aku menuntut ilmu, belajar. Selagi mana perubatan itu dibenarkan oleh syarak, silakan. Baik perawatan moden, baik perawatan sunnah, baik perawatan herba. Doktor, jangan salahkan herba. Orang dulu-dulu sakit, mana ada doktor? Zaman hang tua, hang jebat. Ada doktor zaman tu? Ada hospital. Mereka merawat menggunakan herba. Sebab saya tengok dalam video tadi satu doktor. Kalau datang pesakit, takkan saya nak rebus akar kayu. Jangan kau hina dia. Akar kayu itulah yang melahirkan kau, mak bapak kau beranak dulu. Akar kayu itulah untuk bidan buat. Mak kau nak salin ke, mak kau nak kecutkan rahim ke, akar kayu itulah untuk bidan buat. Mari moden kita hentam orang lama-lama pula. Jangan macam itu. Dan kita pula pun janganlah hentam perawatan moden pula. Moden cara moden. Perawatan tradisional cara tradisional. Doa tu pun perawatan. Sebab itu ada orang bila sakit, dia tak pergi hospital. Dan dia tak merawat pun, dia doa. Bila kita tanya dia, tuan, tak makan ubat? Allah yang bagi penyakit. Buat apa nak makan ubat? Allah bagi tu Allah tahulah. Biarlah dia. Datang besok datang ziarah lagi, tak makan ubat ke? Allah yang bagi penyakit, dialah yang menyembuhkan penyakit. Mintalah pada Allah. Balik kita, tuan-tuan. Mana zuhud punya orang ni, tuan-tuan? Zuhud punya orang. Ada orang yang makan ubat. Makan ubat itu ikhtiar. Silakan. Tapi janganlah kutuk mengutuk. Jangan. Yang ni janganlah kutuk. Janganlah kita kata pula. Istilahnya, awak ni dapat penyakit ni pasal awak makan benda haram. Sebab tu awak dapat kencing manis. Jangan macam tu. Bawa tenanglah. Siapalah kita. Dan jangan kita kutuk perawatan sunnah. Saya itu tekak dengan satu doktor pasal Habatus Sauda. Habatus Sauda tu hadis Nabi. Hadis Nabi. Tuan. Orang putih pun percaya pada Habatus Sauda, awak orang Melayu tak percaya. Jangan jadi syirik pada Allah ni. Sayyiat ni. Oh banyak tuan-tuan makna syirik ni. Baik syirik jelas, baik syirik yang tersembunyi.
Kalau saya tak datang di masjid ni Ustaz subuh-subuh, tak ada siapa yang sembahyang subuh Ustaz. Nasib baik saya lah yang sembahyangnya. Itu nama dia syirik. Nama dia riak. Alah harap orang lain, penting ke lah. Saya yang buka tingkap semua ni. Kalau tak ada gelap masjid kita Ustaz. Amboi. Itu namanya riak. Syirik juga tu. Syirik yang tersembunyi. Orang dulu-dulu tuan-tuan, dia fikir panjang jauh ke hadapan. Sebab itu orang perempuan dulu-dulu kalau dia semayang, dia pakai putih. Supaya menjaga hati. Orang sekarang ni bagus. Advantage lagi. Bukan advance je. Maka bila dia macam-macam telekung sekarang, kadang-kadang hati kita jadi ikut lain. Di belakang tu pula, cok pula nama pula. Siti Latifah. Maka kita hak semayang ni duduk perasan. Tak ada 200. Jangan sentuh dah telekung ni. Yang di belakang dia pun tak khusyuk juga duduk tengok Siti Latifah. Ui, mahal ni. Apa rasa dia panas ke? Nampak tak? Tak khusyuk tuan-tuan. Imam rukuk dia duduk tegak lagi tengok. Oh, nampak tuan-tuan ni. Sebab tu orang dulu-dulu sembahyang simple. Jubah putih semua. Telekung putih semua. Tak ada siapa nak riak. Sama semua. Belakang pun relax, hak sembahyang pun relax. Sebab sama je. Tuan-tuan yang saya hormati. Yang keduanya, apa makna sayyiat? Dosa. Maksiat. Orang-orang yang melakukan maksiat. Kalau kita buka dalam kitab-kitab, misalnya penawar bagi hati. Yang kita duk jaga sangat ialah maksiat zahir. Mencuri, merompak, membunuh, berzina, meliwat, menipu. Tapi manusia jarang menjaga maksiat batin. Maksiat dalaman. Yang ni yang manusia jarang jaga. Dia sembahyang tu, Allahu Akbar. Sembahyang Jumaat. Pukul 12.45 dia sembahyang sunat. Di tengah-tengah ramai orang ni, dia masuk-masuk, Allah. Mesti dia orang tengok aku. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni lah. Maksiat batin tu. Dia tengok satu anak muda masuk dalam masjid. Dia tengok. Kang jalan pula tabung masjid. Puak-puak ni datang kan nak sembahyang mencuri ni. Dalam hati duk cakap. Sebab tu tuan-tuan, adakah berdosa benda hak dalam hati ni? Ada benda berdosa dan ada benda yang tak berdosa. Ulama kata kalau kau mengumpat dalam hati, samalah macam kau mengumpat di luar. Sama je. Duk tengok dia ngumpat, duk tengok Ustaz Kazim. Daripada pukul 8 tadi pukul 8.27, ngumpat tak habis-habis. Ustaz ni kejap tanding, kejap tak tanding. Duk ngumpat. Apa punya Ustaz tadi pakai punya Ustaz tadi. Itu tuan-tuan, itu ngumpat. Sebab kau biarkan lama kau berada dalam umpatan tu. Walaupun tak bercakap. Yang tak berdosa tu macam mana? Yang tak berdosa tu macam mana? Terlepas. Naik kereta, saya parking kereta hujung. Tuan-tuan pun yang naik motor, parkinglah jauh sikit nak masuk kereta saja pun tak boleh tuan-tuan. Kalau ada parking hujung. Saya berjalan tadi tuan-tuan. Jalan tadi ada orang naik kereta. Dia tengok saya. Tengok tu sekali imbas. Ustaz yang tak tanding tu. Yang tu tak jadi apa. Dia pun terus jalan tuan-tuan. Itu dipanggil lintasan hati. Lintasan hati tak apa. Dimaafkan selagi mana kau tak lafazkan. Macam kita tengok orang gemuk. Allah, gemuk lah. Lintasan. Mana ada orang bila tengok gemuk, kurusnya. Jarang tuan-tuan. Dia mesti bercakap. Kalau hitam, hitam lah. Kalau gemuk, gemuk lah. Kalau renjong, renjong lah. Kalau tinggi, melangit, tinggilah dia. Ui, tinggi yo. Ui. Itu lintasan tu tuan-tuan tak akan boleh diam. Mana ada tuan-tuan diam bila tengok orang.
Takkan diam. Tuan-tuan tengok suami dia rendah. 5 kaki je. Isteri dia 5 kaki 9. Sama tinggi dengan Ronaldo. Ui, tinggi gila. Macam mana dia dapat? Itu nama dia lintasan. Lintasan dimaafkan. Yang tadi ni hang ngumpat. Walaupun dalam hati ngumpat. Dosa orang tak. Kena minta maaf. Makcik-makcik oi. Kena jaga. Siapa yang buat benda-benda macam ni, kata Allah, di hari kiamat, kata Allah, jaza'u bimithlihi. Jaza'u sayyi'atin bimithliha. Mereka akan dapat pembalasan setimpal macam mana yang mereka buat dalam dunia, wa tarhaquhum zillah, dan akan diliputi kehinaan, ma lahum minallahi min asim. Tiadalah bagi mereka pelindung daripada siksaan Allah. Ka'annaha ughsyiyat wujuhum qita'an minal laili muzlima. Dan wajah mereka akan menjadi gelap gelita seperti mana potongan malam yang gelap. Mereka adalah ahli neraka dan mereka kekal di dalam neraka. Baik. Recap balik. 1. Cuba tuan-tuan tengok ayat 26, ayat 27. Cerita tentang ahli syurga, pendek je ayat ni. Kalau tuan-tuan buka dalam Quran, 2 baris. Cerita tentang ahli neraka, panjang. 4 baris. Cuba tuan-tuan fikir. Cerita tentang ahli syurga ni, punya perangai ni, Allah turunkan 2 ayat dalam ayat ni. Sebelah-sebelah je. Cerita tentang ahli neraka, 4 baris. Bawah dia panjang, atas dia pendek. Masya Allah. Cuba tuan-tuan tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah kamu tidak memikirkan tentang Quran? Tuan-tuan fikir saja tuan-tuan Quran ni, Allah. Kenapa ayat yang begitu baik, pendek, ayat yang jahat macam ni punya panjang? Cuba tuan-tuan tengok. Hak jadi baik ni apa ramai? Yang nak buat kuliah maghrib ni, kita buat kuliah maghrib ni. Malam ni jangan tengoklah ceramah perdana. Tak bila saya nak datang lagi, tak tahu dah. Tahun 2022 ni tuan-tuan, inilah kali pertama saya datang, Ustaz. Betul Ustaz, no? Bukan kata 2022, sebelum ni pun tak pernah datang. 30 tahun dah saya ceramah, tak pernah datang masjid ni. Maknanya nak jemput lagi, tunggu 30 tahun lagi. Masya Allah. Maka tak heran kalau mari melimpah pergi keluar. Orang meniaga air lah, Milo lah, kopiah lah. Tapi kalau kuliah maghrib, hak biasa punya. Berapa ramai yang datang? Bukan masjid ni lah, di Afrika. 2 sah, 3 sah. Contohlah, saya buat contoh. Mungkin 2 sah. Cuba buat ceramah yang bukan kuliah agama. Agak-agak apa sah? Tak tahu. Dengar pula ceramah tu nak bagi macam-macam. Lagi ramai datang. Penuh sesak. Berdiri pun tak apa. Duduk atas motor dengar ceramah. Duduk dalam masjid ada aircon. Duduk sedap pula. Lampu elok, kipas ada, aircon ada, tiang ada. Silap-silap datang pula, ada makan pula, orang bagi percuma. Berapa kerat je nak datang. Nampak tak? Allah cerita. Cuba tengok bola tuan-tuan. Beribu datang. Mai sembahyang subuh. Sebab tu tuan-tuan kalau nak buat kenduri, buat waktu subuh. Mana faham? Tak faham dah tuan. Jimat. 10 tahun punya jimat makin belajar. Itulah gambaran dia. Yang nak buat baik, yang minat pada baik sikit. Tapi yang buat pada benda tak baik banyak tuan-tuan. Allah bagi gambaran pertama. Mudah-mudahan kita termasuklah golongan yang sedikit ni. Mudah-mudahan kita termasuklah golongan yang sedikit ni tuan-tuan. Ya Allah sayang, Ya Allah cinta. Ya Allah turunkan rahmat. Dan jangan bersedih kalau tuan-tuan sedikit. Jangan sedih. Mai sembahyang subuh ada 2 sah je. Jangan sedih. Kalau saya ceramah tuan-tuan yang datang kuliah 10 orang ni. Saya takkan salahkan orang yang tak datang. Saya takkan salahkan.
Habis tu yang salah siapa Ustaz? Saya yang salah. Sebab saya ceramah tak menarik perhatian orang. Saya ceramah tak bagus sampai orang tak nak datang. Saya ceramah orang tak faham sebab tu mereka tak nak datang. Saya yang buruk, mereka tak salah. Dan aku bertekad macam mana aku cari jalan supaya nak tarik orang dengar pada ceramah agama. Tuan-tuan, 30 tahun saya ceramah menjadikan pengalaman ni cukup luas. Tua lah, hari ni saya umur 50. 28 hari bulan hari tu, umur saya 50. Alhamdulillah. Setengah abad. Saya ceramah daripada umur saya 20 tahun. Daripada umur 19 tahun. Sampailah sekarang, tuan-tuan. Hari Isnin kemarin, genaplah usia saya 50 tahun. Tapi kalau ikut kalender Islam, lagi tua lah. Bukan 50, 50 lebih. Alhamdulillah, dapatlah hadiah jam. Itu saja pakai. Nak tunjuk kat tuan-tuan lah ni. Hadiah jam. Mana nak tahu tuan-tuan nak bagi hadiah apa pula lepas ni. Kan saya pun jadi macam Ahmad Albab juga. Menantu ayah anda. Muharram. Safar. Kan. Kopinya dah hitam. Melekat. Tak ada gula. Tak ada makna. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah tuan-tuan. Itu namanya AR Tompel. Kerja minta hadiah je hari jadi dia. Baru ni saya jumpa dengan satu ustaz. Saya kata dekat dia, Syekh, 25 tahun dulu, ana ceramah macam entah lah. Waktu tu entah pun budak lagi. Tak sekolah. Ana ceramah ni garang gila. Kalau entah garang, ana lagi garang. Kesudahan dia apa? Kesudahan dia ana sakit jantung. Jadi kalau entah tak nak sakit jantung, slow sikit ceramah. Yang kedua, ceramah saya hanya dihadiri oleh orang yang sepaham dengan saya. Sebab bila saya ceramah, ada orang bisik kat belakang. Ustaz, ayo Ustaz, malu Ustaz, tibai Ustaz. Takkan orang nak datang untuk ditibai. Tobat lahum dia tak datang. Akhirnya yang datang, yang seronok saya tibai orang. Kalau entah nak jadi penceramah yang bagus, buang sikap yang ada pada anak. Kerja nak balun orang. Lama-lama, saya mula ubah cara berkuliah. Cara berceramah. Saya berceramah bagi orang suka. Saya berceramah memahamkan orang tentang agama. Saya berceramah menjadikan orang nak amalkan agama. Saya berceramah supaya orang seronok dan nampak Islam tu menyeronokkan. Lama-lama tuan-tuan, ceramah kita tak boleh buat dalam masjid, kena buat di padang. Kena buat di stadium. Lama-lama ceramah kita boleh masuk dalam televisyen. Lama-lama ceramah kita ni sampai keluar negara. Kalau entah nak ceramah entah ini supaya orang kenal Islam, kenal Allah Ta'ala dengan penuh kasih sayang, ubahlah cara. Mai 2-3 pula orang ustaz lepas pilihan raya baru ni, mai pula ustaz. Kami dah nampak ada apa yang ustaz sebut dulu. Kami pun nak ubah penampilan ustaz. Nak ubah penampilan macam mana? Nak pakai baju batik macam saya ke? Dia orang tanya saya, kenapa ustaz dulu ceramah pakai jubah? Kenapa sekarang tak pakai jubah, pakai seluar, pakai baju batik? Saya kata sebab saya nak lari senang. Habis-habis ceramah, saya nak lari. Kalau saya pakai jubah, nak selak payah tak? Sebab orang duk hambat saya. Orang nak salam, orang nak ambil gambar. Ceramah 45 minit, ambil gambar setengah jam. Setengah jam tu saya sampai tol lah. Sebab tu saya pakai jubah. Saya berlari senang. Habis-habis sembahyang, ustaz mana? Tak ada lari kat situ. Sebab tu. Bukan sebab apa pun. Ubah cara. Cuba tuan-tuan tengok di sini. Kalau jadi sesuatu benda yang tak elok, bukan salah orang. Salah aku. Allah Ta'ala uji saya macam-macam. Bukan salah orang, salah saya. Mungkin saya ceramah menyakitkan hati. Mungkin saya ni buat satu benda yang tak elok. Allah Ta'ala bagi macam-macam. Nanti kalau keluar filem saya, tuan-tuan tengoklah. Apa yang jadi pada saya. Cuma saya tak tahu bila filem ni nak keluar. Tak keluar-keluar dah, Pak.
Tengok. Saya baru ni, saya bagi hadiah sebagai tanda terima kasih pada orang yang sokong saya, yang bagi main kuliah dengan saya. Saya bagi dekat dia orang mak. Mak ni lebih kurang. Ni ada bunga. Saya bagi tu tulisan, selamat ulang tahun Ustaz Kazim yang ke-50. Tanda ingatan tulus ikhlas. Siapa yang datang, saya bagi dekat dia flas air temus yang boleh simpan air panas. 7-8 jam boleh simpan. Saya tulis tu pula, siap print lagi ni. Okey lagi. Sempena ulang tahun Ustaz Kazim. Siapa yang datang, saya bagi free. Bukan saya minta jam je. Dia bagi, Alhamdulillah. Saya hari jadi saya pula, saya bagi ke orang pula. Bukan saya macam AR Tompel tu, minta garam lah, gula lah, anak anda, menantu ayah anda, anak anda, ayah anda, menantu ayah anda. Mai pula hak tak bagi apa? Jubah Yahudi mabuk, mana kau pakai ni? Habis-habis tu saya berehat, nak sembahyang zuhur. Mai orang ketuk pintu bilik. Ustaz, kami jumpa ni dalam beg Ustaz. Allah, ada lagi menetang ni. Tadi saya nak sembahyang maghrib tadi pukul 6.45 duk tunggu masuk maghrib. Pegawai saya telefon, Ustaz, ada lagi Ustaz. Beg yang kedua. Dia berbubuh dalam beg tu tanah kubur. Sampai lagi ada tuan-tuan. Tahun lepas 24 September 2021. Saya lalu dekat laluan saya pergi mengajar tu, dekat sekolah saya. Habis saya tengok satu kotak yang terbakar. Tinggal separuh. Saya pun jenguk. Saya tengok gambar saya dalam kotak tu dengan abu-abu semua. Saya membaca doa. Saya layan satu orang datang. Saya kata kat pegawai saya, kau pergi uruskan ada kotak belakang dewan tu. Gambar saya kena bakar. Kau baca ayat ni, kau baca ayat ni. Tadi saya dah tawarkan dah. Tu sihir. Allahu Akbar. Sihir tu jadi juga. Main bengkak kaki saya. Kena operate kaki saya. Dan bila dioperate, darah tak ada, nanah tak ada, apa pun tak ada. Sebab tu orang tak percaya Ustaz Kazim dia bukan pergi hospital. Takkan saya operate sendiri pun. Betul? Saya pergi hospital. Saya jumpa pakar. Bila dibelah, darah tak ada, apa pun tak ada. Dikorek. Saya tengok, dia mana korek apa? Sejak daripada itu, tuan-tuan, setahun Allah Ta'ala uji. Macam-macam benda Allah Ta'ala uji. 2. Allah sebut dalam ayat ni, tadi, yang baik pendek, yang jahat panjang. Yang baik sikit, yang jahat tu banyak dalam ayat ni. 2. Allah sebut, dua ayat, satu benda. Dalam ayat 26 Allah sebut, dalam ayat 27 pun Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala sebut apa? Allah Ta'ala sebut wajah. Wujuhahum. Wajah mereka. 2 ayat yang berbeza tapi sama perkataan dia. Wajah. Ayat 26 pun sebut wajah, ayat 27 pun sebut wajah. Wajah bahasa Arab. Bahasa kita muka. Oh, wajah tu bahasa Arab, Ustaz? Ya, bahasa Arab mangah. Oi, kita cakap Arab lama lah, cuma tak perasan. Orang yang baik boleh dikenali pada wajah. Orang yang tak baik pun boleh dikenali pada wajah. Di mana Ustaz boleh dikenali? Adakah di dunia? Adakah di akhirat? Adakah wajah orang baik di dunia ni kita boleh kenal? Wajah orang jahat di dunia kita boleh kenal? Ataupun hanya di akhirat kita boleh kenal berdasarkan kepada wajah-wajah mereka? Yang ni panjang ni. Sebab Nabi ada sebut.
tabassumuka an wajhi akhika laka sadaqah. Nabi ada sebut tentang wajah, tuan-tuan. Perubahan pada wajah, jadi elok, jadi tak elok. Oh, tuan-tuan, panjang cerita dia. Yang tu kita akan sambung pada kuliah akan datang. Bila? 30 tahun akan datang. Cukup sekadar itu, tuan-tuan. Kita akan hurai pula tentang wajah ayat 26 dan ayat 27. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya muzlal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pada ustaz yang menjemput saya pada malam ini. Terima kasih pada semua yang hadir. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.